Saya nak beritahu macam mana dia punya simptom terkena gangguan jin. Sebab jin ni adalah makhluk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam episod Ghostbuster 114. Jadi malam ni saya akan merungkai rahsia-rahsia gangguan jin. Dari segi akhlak ni dia akan berubah. Sering berprasangka buruk. Tiba-tiba dia punya prasangka dia memang teruk sangat kan. Mungkin katakanlah ada seorang tu dia pergi jumpa dekat taman, mungkin saudara mara dia, lelaki perempuan, tapi saudara mara dia, tetapi apabila kita tengok, kita dah tuduh, kita dah fitnah buruk. Wah, yang tu tengah dating dan sebagainya, nak buat maksiat, sedangkan mereka tu adalah saudara mara. Jadi dia mudah menuduh yang bukan-bukan. Sering merendah-rendahkan orang lain, baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Ini biasanya sifat-sifat mazmumah yang tinggi lah. Jadi dia suka merendahkan orang lain melalui sama ada perkataan ataupun sindiran, perbuatan dan sebagainya lah. Jadi terlalu cerewet. Ni pun terlalu cerewet, buat tu tak kena, buat ni tak kena, buat tu tak kena kan. Itu pun ada simptom gangguan jin. Ada je tak kena. Tindakan ataupun kelakuan kanak-kanak yang tidak masuk akal ataupun melampau. Banyak sifat mazmumah tadi. Mazmumah ni bahaya. Apa itu mazmumah? Mazmumah ni adalah masalah hati kita, yang mana contoh macam dia riak, takbur, sombong, memperendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, cemburu, dengki, dendam, dia tak boleh tengok orang lain lebih pada dia dan sebagainya. Itu ada masalah hati. Dan di sebalik masalah yang berlaku tu, sikap-sikap dia adalah daripada simptom gangguan jin. Dari segi fizikal pula, dari segi fizikal kita tengok selalu sakit kepala ataupun bahagian tertentu badan, terutama selepas waktu asar ke atas. Ini biasanya kepada yang ada masalah dalaman gangguan dia, sebelah petang dia sakit bahu, belakang dan sebagainya. Bermakna dia ada masalah gangguan jin. Biasanya sebelah petang asar ke atas lah. Asar, waktu maghrib, ni biasanya berlaku. Kalau kita pergi cek hospital pun tak kena buat apa. Sebab tu adalah gangguan dalaman dia. Tak perlu makan ubat, tak perlu makan ubat. Ubat tak boleh buat apa pun. Jadi badan terasa berat dan malas. Ni kita rasa macam berat, malas, sukar mendapat jodoh. Ni pun salah satu gangguan jin juga. Kalau kita tengok kadang umur dia dah 30 tahun. Perempuan, lelaki sampai umur 40 tahun. Tak ada jodoh lagi, sampai 50 tahun, 60 tahun pun tak kahwin lagi. Dia rasa macam takutlah nak kahwin dan sebagainya. Itu pun ada masalah gangguan jin. Badan terasa bisa-bisa ataupun sakit ataupun lenguh sendi-sendi utama. Ketika ziarah orang meninggal. Itu pun ada masalah. Kadang ada kita tengok orang pergi ziarah orang meninggal, dia balik-balik dia demam. Balik-balik dia macam badan dia lemah, longlai. Dan sebagainya. Itu menandakan badan dia ada masalah gangguan. Perlu dirawat. Perlu dirawat. Jadi malam ni saya akan bongkarkan semua sekali. Saya akan ceritakan semua sekali. Supaya anda tahu yang badan anda ataupun badan tuan-tuan, puan-puan ada masalah gangguan dan perlu dirawat. Dan tuan-puan boleh hubungi kami di talian di bawah. Untuk buat sesi rawatan. Selain pada paranormal, saya juga buat rawatan Islam. Sakit pinggang tanpa sebab. Ni masalah. Ni selalu berlaku pada kita pada hari ni. Kadang pinggang dia sakit. Ni cek tak ada apa, tapi badan dia sakit. Bermakna dia ada masalah gangguan. Ada terasa bergerak di bawah kulit. Ni kadang di bawah kulit kita ni ada macam ada benda bergerak. Kita terasa, Bermakna itu pun ada simptom gangguan
benda halus ataupun halusinasi ataupun jin lah. Jadi darah haid turun lebih 15 hari. Ini dipanggil istihadah. Okey, istihadah yang mana biasanya berlaku pada wanita lah, dan lebih tempoh. Lebih tempoh, kadang 2-3 bulan dia punya haid tu datang je kan. Tak henti-henti pun ada juga. Okey. Kitaran haid tidak normal sama ada datang haid. Senggugut yang kuat. Ini berlaku pada perempuan, dia senggugut. Yang begitu kuat sekali sampai dia sakit, perut dia sakit. Itu perlu dirawat cepat-cepat. Okey. Gangguan sekitar rahim, rasa panas, keras ataupun rasa dibelit sesuatu. Ini pun ada masalah. Okey, sebab jin ni dia benda halus. Dia boleh masuk dalam tubuh badan kita dua cara. Satu melalui rongga, okey, sama ada hidung ataupun telinga dan sebagainya, mulut dan sebagainya, dia boleh masuk, dan juga melalui darah. Biasanya darah ni masalah keturunan lah. Masalah keturunan dia akan masuk melalui darah kita lah. Lepas tu selalu sakit dada bila waktu asar ke atas. Okey, kadang dada kita sakit tiba-tiba, tapi dia sebelah petangnya, lepas asar je badan kita sakit. Kadang-kadang pernafasan kita sangkut. Okey, kita nak bernafas tu macam sesak nafas. Itu sebenarnya bukan masalah jantung. Itu adalah masalah simptom gangguan jin. Ini dia. Ni jahat. Ini yang biasa berlaku dari segi fizikal. Dia batuk, kita ingatkan batuk biasa. Pergi hospital, pergi jumpa doktor, ambil ubat. Makan ubat sampai berbotol-botol, tak elok-elok, sampai 2-3 bulan batuk pun ada. Itu perlu kena jumpa perawat cepat-cepat untuk dirawat. Sebab apa? Sebab dalam badan dia ada jin. Okey, ada jin yang berselindung. Biasanya jin dia apabila dia masuk dalam tubuh badan kita, dia akan duduk di sebalik jantung. Itu dia punya rumah. Setiap manusia dia ada tapak-tapak dia. Okey, setiap manusia ada tapak jin dalam tubuh badan kita. Dia akan berkampung di dalam badan kita, biasanya di sebalik jantung, dan biasanya dia akan di sendi-sendi ataupun perut. Selalu sakit perut dan sebagainya. Dia punya sakit tu, ya Allah, memang sakit betul lah. Okey. Lepas tu gangguan sekitar rahim. Rahim tu rasa macam panas, keras ataupun rasa dibelit sesuatu. Batuk yang berpanjangan. Kerap sendawa bila mendengar Al-Quran. Okey. Dengar saja Al-Quran, dia sendawa. Dengar je sendawa. Macam tu lah. Okey. Lepas tu kerap keguguran. Ini banyak berlaku pada wanita. Keguguran selalu biasa berlaku. Lepas tu gagal melakukan hubungan kelamin. Memang gagal yang nak melakukan hubungan kelamin. Ada yang tak kena. Okey. Pandangan menjadi kabur ataupun rabun. Bukan setakat kecil manis saja, ini pun ada gangguan. Sebab apa? Ada juga kes yang telah dirawat, yang saya rawat. Lepas rawat mata dia terang. Mata dia terang. Saya ingatkan dia ada kecil manis. Rupanya ada gangguan. Okay. Sakit menusuk di bahagian ulu hati ataupun ari-ari rusuk. Mengantuk bila Al-Quran didengar, dan juga mandul. Mandul pun sebenarnya ada masalah gangguan jin. Itu perlu dirawat. Bukan isteri saja dirawat, suami isteri kena dua-dua sekali rawat. Dan sebaik-baiknya lepas dirawat, cuba ambil amalan untuk benteng diri anda. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tak ada benteng, itu yang mudah terkena gangguan jin. Okey. Setakat perawat ni macam saya ke ataupun perawat di luar sana, macam saya lah, saya tak boleh merawat dia 100% kesembuhan. Tahap dia tu Allah tak izin. Jadi yang izin hanyalah Allah izin setakat 30% sahaja, dan 70% adalah diri sendiri. Bermakna diri sendiri kena ikhtiar, kena baca, kena beramal ayat Quran supaya Allah redha apa yang kita buat. Okey, di situ ada bantuan Allah. Bantuan Allah akan sampai. Penyakit kanser ketumbuhan ataupun fibroid, itu pun ada kena mengena dengan gangguan jin. Sebab apa? Jin ni melalui darah. Kanser ni adalah darah, ketumbuhan darah. Fibroid adalah juga darah. Okey. Jadi yang lagi, seolah-olah terdapat sesuatu di bawah tapak kaki seperti pijak kaca, paku ataupun telur. Ni ramai juga yang pakcik-makcik ataupun adik-adik yang dapat rasa macam dia pijak je, macam ada macam ada paku pun ada. Okey, macam ada kaca pun ada. Dia sakit. Okey, dia sakit. Okey, lepas tu sawan yang bukan disebabkan oleh demam panas. Okey, dia bukan demam panas tapi dia kena sawan. Itu pun ada masalah simptom gangguan juga.
Okey, Down syndrome ataupun migraine, gastrik. Bulan puasa je gastrik. Bulan puasa je gastrik. Lepas puasa hilang gastrik. Kalau kita fikir guna akal, siapa punya angkara? Jin lah. Jin lah punya angkara. Okey, supaya dia tak nak bagi kita puasa. Dah tentu kita tak akan gantinya. Okey, tak akan ganti. Dan sakit tulang belakang, belikat, itu pun masalah. Melihat jin secara terus, dia nampak. Itu bukannya panggil kasyaf, bukan. Begitu bukan kasyaf. Okey, dia nampak macam ada kelibat, ada benda bertenggek dekat rumah dia, dekat kelapa sawit dah dia nampak. Bermakna orang tu ada masalah gangguan dan perlu dirawat. Okey. Tapi kalau badan dia dah kosong, dia tak ada apa tapi dia masih nampak lagi, itu disebabkan keizinan Allah. Okey, kelebihan Allah bagi pada dia boleh nampak. Semua Allah izin. Okey, pada kulit, terutama pada waktu tertentu seperti malam ataupun tengah hari. Demam yang berpanjangan tak kebah, terutama pada waktu malam. Itu pun ada masalah gangguan jin. Okey. Dia demam sampai seminggu, 2 minggu, tak hilang-hilang, makan ubat pun tak boleh. Ini banyak berlaku kepada orang ramai pada hari ini. Bermakna itu ada masalah gangguan juga. Dan juga kita nak tengok simptom lagi, iaitu berlaku di rumah kita, gangguan di sekitar rumah kita. Contohnya, kadang-kadang kita ada dengar bunyi macam guli jatuh atas siling, macam ada main guli, baling guli. Dia baling macam itulah bunyi dia. Okey, bermakna itu ada rumah kita dah kena attack. Okey, biasanya jin ni dia bukan attack melalui pintu. Bukan dia masuk melalui pintu, tapi dia masuk melalui atas. Okey, dia masuk melalui bumbung ke bawah. Okey, itu biasanya jin. Sebab itulah kita boleh dengar macam ada guli. Okey, apabila rumah tu dipulihkan, banyak rumah yang sudah pulihkan ataupun kedai permis perniagaan dah pulihkan, lepas dipulih tak ada lagi bunyi macam guli. Okey, sebelum ni ada bunyi macam guli, lepas tu pulih dah tak ada bunyi. Okey, lepas tu selalu melihat kelibat di rumah. Okey, ditindih ketika tidur, tidak dapat tidur ataupun terserentak ketika tidur. Okey, ada kesan lebam di bahagian tubuh badan. Kadang-kadang kita selalu tengok, okey, perempuan ke lelaki ke ada kesan lebam di paha, okey, di lengan, di bau dan sebagainya. Okey, bermakna dia ada terkena gangguan jin. Jin tu dah ada dalam tubuh badan dia dan kita kena keluarkan dia. Okey, kita kena keluarkan dia. Terasa seolah-olah sentiasa diperhatikan. Ni banyak berlaku. Kadang kita rasa macam ada benda tengok kita. Okey, pergi mana-mana pun ada benda tengok kita. Okey, bermakna itu adalah simptom gangguan juga. Anak-anak kecil kerap menangis seolah-olah takutkan sesuatu. Ini berlaku kepada baby. Okey, bayi-bayi yang berlaku pada bayi, kadang 2-3 bulan punya bayi, dia selalu nangis. Selalu nangis sebab apa? Dia nampak, dia tunjuk-tunjuk kadang dia nampak benda. Okey, pada zaman Piramli, Piramli dia bawa ke pintu, dia ketuk pintu, dia tak nangis. Itu dibagi nama Ahmad Albab yang punya. Okey, selingan. Suasana dalam rumah sentiasa tegang, tidak keharmonian dalam rumah tangga. Demam yang berpanjangan, tidak kebah ataupun demam pada waktu tertentu, terutama menjelang maghrib dan pada waktu malam. Malas dalam beribadah atau melakukan amal soleh, khususnya di rumah. Ada kalanya jin syaitan akan menghadirkan diri dalam mimpi. Biasanya syaitan ataupun jin dia akan hadirkan diri dia melalui mimpi. Okey, dia mimpi macam kita kena kejar lah, okey, ditindih dan sebagainya. Okey, itu adalah simptom. Jadi apabila tuan-puan ada satu amalan khas khususnya untuk kita beramal hari-hari, benda tu tak akan berlaku lagi. Nyalaan api ataupun perkara pelik di rumah macam ni banyak juga berlaku. Okey, macam api terbang. Sampai satu kes yang berlaku di Kelantan, rumahnya dah 5 buah rumah terbakar dengan sendirinya. Sebab apa? Api tiba-tiba nyala. Dia bakar langsir, dia bakar cushion, dia bakar TV, dia bakar apa saja yang ada kat rumah, semua dia bakar. Jadi yang peliknya, kain basahan di dalam toilet tu yang basah tu, itu pun terbakar. Okey, kalau kita fikir macam mana logik akal kita, kain yang basah boleh terbakar. Kalau kita nyala sekalipun tak akan terbakar kain tu, tetapi dia boleh terbakar. Okey, bermakna api tadi adalah jin tu yang bakar. Jadi kena pulihkan rumah tadi. Okey, bukan senang, bukan satu kerja yang susah dan melibatkan kadang nyawa pun ada. Itu sebab ramai yang tak nak ambil risiko, dia tak tahu cara dia. Okey, insya-Allah
Setakat ni dulu, okey, setakat ni dulu untuk kita punya konten pada malam ni, iaitu Ghostbusters 114 channel. Tuan-tuan boleh menonton, dan jangan lupa kalau boleh like dan juga subscribe. Okey, subscribe, klik kat loceng tu, bantu kita orang supaya kami akan dapat cari konten ataupun dapat buat paranormal selepas ni, lepas habis musim Covid ni. Habis Covid ni kita akan buat lagi paranormal untuk kita sharing ataupun untuk kita penuhkan kita punya konten lagi banyak, supaya tuan-tuan boleh tengok sendirilah dalam kita punya YouTube nanti. Jadi tak ada apa yang saya nak katakan lagi. Jadi saya minta maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa ke, okey, tersalah cakap ke dan sebagainya. Saya minta maaf, okey. Kami bukan yang perfect, jadi saya minta maaf lah. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam siri akan datang. Bye.